warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada sidang penonton yang saya hormati dan saya kasih sekalian, bertemu semula di dalam Tazkirah Ahlan Ya Ramadan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, tajuk yang kita cuba untuk ulas pada waktu yang sangat terhad ini ialah syarat sah puasa. Kalau kita melihat perbahasan dalam ilmu fiqh, setiap ibadat itu ada dipanggil syarat sah. Maksudnya untuk kita katakan ibadah itu sah, mesti memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak. Khusus spesifik kepada ibadah berpuasa di dalam bulan Ramadan, syarat sah puasa itu ada beberapa perkara. Yang pertamanya sudah tentu Islam. Orang yang beragama Islam sahaja puasanya sah. Adapun kalau orang yang bukan Islam, kalau aktivitinya pun sama dengan orang berpuasa tetapi tidak dikira ibadah berpuasa oleh Allah Ta'ala, ini falsafahnya memberikan kita rasa syukur kepada Allah kerana Allah memilih kita walaupun kita orang yang bukan Arab. Kita baca Al-Quran pun tidak faham semua, tetapi bila Allah kehendaki hidayah itu kita kecapi, maka bersyukurlah, pertahankanlah, merasa sensitiflah terhadap apa yang berlaku kepada saudara-saudara Islam kita, khususnya percubaan untuk memurtadkannya ataupun promosi-promosi pemurtadan yang berlaku semenjak kebelakangan ini melalui media-media sosial. Yang pertama tadi apa tuan-tuan adalah Islam. Yang kedua adalah berakal ataupun mumayyiz. Maknanya syarat sah puasa itu mestilah ia berakal, kerana akal itu penting supaya kita sedar dan memahami apa yang kita buat. Dalam apa juga ibadat berakal, syarat sah itu diletakkan. Berakal itu merupakan satu signal betapa Islam menghargai peranan akal, tetapi dia ada limitasi, dia ada sempadan. Maka falsafah yang perlu kita fahami ialah, ya, Islam sangat mengiktiraf peranan akal, tetapi akal tidak boleh dibebankan dengan sesuatu yang dia tidak mampu pikul, kerana hak sebenar itu adalah keputusan daripada Allah Ta'ala. Ada kalanya akal boleh membantu mencari kebenaran, tetapi akal tidak mampu untuk memutuskan kebenaran yang sebenar-benarnya kecuali dengan bimbingan daripada syarak ataupun nas. Yang ketiganya adalah suci daripada haid dan nifas bagi orang-orang perempuan. Ini bermaksud dalam Islam ini, dalam ibadah ada perkara-perkara tertentu yang diletakkan sempadan-sempadannya. Jadi ketika wanita haid dan nifas, itu adalah satu keistimewaan yang Allah bezakan antara lelaki dan perempuan. Ini mengajak kepada kita untuk mengiktiraf perbezaan antara lelaki dan perempuan, dan juga perbezaan peranan masing-masing di dalam mengimarahkan dunia dan alam ini. Bagi perempuan ketika dalam bulan Ramadan, keinginan untuk berpuasa itu terpaksa untuk dihadkan kalau sekiranya dia itu haid dan nifas. Jadi syarat sah puasa adalah suci daripada haid dan nifas. Yang keempatnya adalah berpuasa pada hari-hari yang dibolehkan berpuasa. Kita tidak boleh mengikut gairah beribadah, kita terus bulldoze ataupun kita melanggar segala larangan-larangan, hatta larangan waktu itu sendiri. Jadi dalam berpuasa ini, syarat sahnya adalah dia hanya boleh berlaku pada hari-hari yang dibenarkan berpuasa. Hari-hari yang haram berpuasa, kita tak boleh puasa walaupun gairah kita untuk berpuasa seperti 1 Syawal, seperti 10 Zulhijjah, 11, 12, 13, hari-hari tasyrik. Dalam hal ini mengajar kita falsafahnya supaya kita tunduk dan patuh kepada sempadan-sempadan waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala
kurniakan kepada kita. Seperti juga solat, ada waktu-waktu haram untuk kita solat. Tapi semuanya ini terangkum kalau kita mempelajari, menekuni keindahan ajaran Islam itu, sungguh berperaturan, sungguh berdisiplin, yang kita mengharapkan umat Islam terkesan dengan peraturan-peraturan ini menjadi umat yang paling disiplin, insya-Allah. Sekian tazkirah ahlan Ramadan untuk hari ini. InsyaAllah esok kita bertemu semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.